Assalamualaikum sir, nama saya Nur Syahada binti Mustafa. Hari ini saya akan bertangkan hasil kerja saya yang bertajuk motivasi. Okay, first, apa kepentingan motivasi yang tinggi dalam kalangan pekerja? Okay, kepentingannya adalah untuk mewujudkan rasa minat bekerja untuk mengejar kejayaan atau matlamatnya. Kiranya apabila pekerja dapat dorongan motivasi yang mencukupi untuk kerja impiannya atau siapkan kerjanya, terdapat dua jenis motivasi yang wujud pada ketika itu, which is motivasi mengejar kejayaan dan juga motivasi mengelak daripada kegagalan. Okay, motivasi mengelak daripada kegagalan ni means jika individu tu tahu dan dapat mengenal pasti apa kesannya kalau dia tak dapat ataupun tak capai matlamat kerja, dan semestinya akan timbul rasa macam tak boleh macam ni, aku kena siapkan juga, kalau tak company boleh rugi. Timbul rasa takut, so dia pun elak daripada perkara sebegitu. Okay, next point. Mewujudkan segala tingkah laku individu seharian. Maksud saya dekat sini, tingkah laku setiap individu atau pekerja berpunca daripada setinggi mana ataupun tahap motivasi yang ada pada diri mereka. Contohnya, pekerja A bertingkah laku macam buat kerja non-stop, makan pun skip, tapi hasilnya dapat beri kepuasan dan juga ketenangan pada diri dia. Contoh kepuasan adalah kerja lebih berkualiti dan dia boleh siap awal and then boleh balik awal, boleh sambung urusan di rumah dengan tenang tanpa gangguan. So that kalau dia sendiri puas hati, maka tingkah laku tersebut akan berterusan. Hari-hari dia ulang, hari-hari dia buat macam tu. Sebab apa? Sebab rasa minat tu wujud, minat dengan daily life yang sebegitu. Dia puas hati sebab memberi impact yang positif dan juga tak rasa terbeban. Okay, next adalah mewujudkan penumpuan sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan dan juga bukan secara terpaksa. Okay, maksudnya perkara yang mempunyai motivasi akan melakukan kerja itu secara bersemangat tanpa perlu disuruh ataupun tanpa perlu diarah daripada majikan, and buat secara sukarela. Okay, kita go through next question, which is minta untuk berikan kesan atau impact kepada organisasi jika pekerja bermotivasi tinggi. Okay, first, kesannya adalah dapat menghasilkan pekerja yang lebih produktif. Pekerja yang dimotivasikan dengan cara yang betul akan menunjukkan produktiviti yang lebih daripada pekerja yang mempunyai motivasi yang rendah. Okay, situasi dia macam ni, boleh tengok dalam mana-mana syarikat, pekerja yang bermotivasi lebih tinggi akan nampak lebih rajin, lebih cekap, lebih berdisiplin dalam membuat kerja, nak compare to type of pekerja yang satu lagi yang sebaliknya, which is bila dicari selalu hilang. Kerja pun sambil lewa, tak berkualiti, report pun submit lebih tempoh dan sebagainya lah. Itu tanda-tanda pekerja yang kurang bermotivasi. Okay, next, kesan kepada organisasi jika pekerjanya bermotivasi tinggi adalah hasil kerja syarikat yang berkualiti dan terbaik. Maksudnya, pekerja yang bermotivasi tinggi akan lebih fokus kepada kualiti atau mutu kerja yang terbaik. Sebabnya mereka mengharapkan kebaikan serta keuntungan maksimum kepada organisasi dan juga kepada diri mereka sendiri. Okay, next point adalah penghasilan alternatif yang baik. Okay, maksudnya bila seseorang pekerja mempunyai motivasi yang tinggi, dia akan sentiasa mencari alternatif terbaik untuk melakukan kerjanya. Supaya apa? Supaya produktiviti dan kualiti dapat ditingkatkan. Kiranya alternatif kat sini maksudnya jalan yang terbaik. Contohnya, kalau kita nak buat kertas kerja, banyak metod boleh guna. Metod A,
Method B, method C dan sebagainya lah. So orang yang bermotivasi tinggi, dia boleh nampak which one paling terbaik, yang lebih teratur, lebih berkualiti, padat dan ringkas, tak perlu guna banyak bajet, tapi hasil yang mantap. So dekat sini produktiviti pemikiran pekerja meningkat, kualiti pun meningkat. Okay, last but not least, apakah peranan organisasi untuk meningkatkan motivasi dalam diri pekerja? So jawapannya adalah ganjaran. Ganjaran patut diberikan bila pekerja melakukan kerjanya dengan baik. Contohnya kenaikan pangkat, bonus ataupun melancong, kereta mewah dan sebagainya, bermula daripada hasil kerja mereka yang mencapai kualiti kerja yang telah ditetapkan. And then last jawapan ialah pengurusan mengikut objektif. Maksud saya dekat sini, pekerja akan diberi keterangan yang jelas tentang objektif syarikat agar dapat memahami kepentingan diri mereka dalam organisasi, sekaligus memperbaiki diri mereka mencapai matlamat organisasi. Okay, sebenarnya perkara ni boleh nampak dekat diri kita juga. Contohnya kalau kita tengah membaca kan, ataupun okeylah, contoh tengah membaca buku ilmiah lah kan, kita kena tahu dulu at the end apa yang patut kita dapat, ataupun apa objektif yang patut kita dapat daripada membaca buku ilmiah ni. So bila kita tahu flow dengan jelas, barulah dalam proses membaca tu kita take note apa yang kita nak tahu, seperti dalam objektif lah. Same goes to pekerja dalam organisasi. Okay, what if kalau pekerja tak tahu objektif sebenar kerja yang dia tengah buat tu? Semestinya kerja dia akan terpesong, terkeluar topik. Contohnya objektif dia sebenarnya A kan, contoh. Tapi sebabkan dia tak nampak lagi dengan jelas apa objektif, so end up dia tersalah buat ataupun cuat ataupun sebagainya lah. So itulah peranan organisasi untuk tingkatkan motivasi kepada pekerjanya. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih.